Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat bersiaran, selamat bertemu dalam Amir Hijaz Fans. Khabar saudara semua? Nanti siapakah orang pertama yang muncul? Wajah pasangan bahagia Rubidin dan buah hatinya, itu yang muncul yang pertama ya. Apa khabar saudara Syahar? Syahar merupakan orang pertama yang hadir. Saudara Muhammad Azizi bin Azmi, Rubi, Nur Hisham Muhammad, Raja Kamal Raja Bazlan, apa khabarku? Hem, Samsul Anwar, Puan Rosin Kurungot dari Sabah, Yufri Abdullah, salam. Saudara Ibrahim Cik Muda, ya. Waalaikumsalam Bi. Basri Baco, apa khabar? Muhammad Fazil Buang, waalaikumsalam. Muhammad Azizi Azmi, sokok baru tu. Saya merasakan teman-teman cukup prihatin dengan apa yang saya pakai ya. Apa isu malam ni? Malam ini isu panas. Isu korupsi. Anggrek Rimba, apa khabar? Semoga terus mekar, mewangi. Happy Ekwan, Azab, Saudara Abu Samah, Saudara Zoplot, Saudara Teguh Osman, apa khabarku? Salam perjuangan ya. Saudara Fazil Yub, Yang Maya, apa khabar Yang? Rosna Abdul, Nazil Hashim, apa khabar? Terima kasih kiriman pantun Pak Nazir. Rasida Ahmad, Nur Lela, Awang Dongkol alias Abdul Latif, sihat alhamdulillah, terima kasih. Zaid Misro, Zurina, selamat malam ya. Izudin, Basri Bojo, Tok Fan Adiwara Angkasa, salam. Saudara Jamaluddin Omar, salam. Ni lebah ini TG lebah Tanjung apa tu, Muhammad Hakim, Syakri Abi, Deadman, Feroz, Razali Samad, terima kasih banyaknya tanda good. Terima kasih yang saya perlukan. Good dan like, share saudara. Malam ni kita berbicara berterus terang. Jozo, Syamban, Feroz Kantona. Saya tetap di belakang Datuk. Terima kasih memberi saya semangat. Saudara Man Tanggiri, Saudara Feroz Kantona, Adiwara. Baik saudara, seperti biasa saya tetap akan menyiarkan pencerahan sedikit tentang apa yang berlaku berhubung dengan COVID-19. Setengah orang kata tak payah bagi tahu, saya perlu bagi tahu untuk kita saling ingat mengingati. Kerana hari ini terdapat 1594 kes baru, masih lagi lingkaran ribuan ini yang dijangkiti oleh wabak virus corona, menjadikan keseluruhan sudah 106,690 orang dengan 3 kematian. Jumlah kematian di negara kita adalah 455. Di Sabah menurun tetapi masih lagi angka ratusan, 157. Syabas warga Labuan tiada jangkitan hari ini. Sarawak 2, di Kedah 12, di Penang saudara Sajan semalam 30, hari ini naik balik 69. Perak begitu juga, Raban Tebel Lamikawe semalam 30, hari ini 47. Dan yang masih mengerikan saya adalah di Selangor. Semalam dia susut 392. Hari ini naik balik mendadak 697. Waduh, menjadikan jumlah terkumpul di Selangor mereka yang dijangkiti oleh virus corona dia adalah 29,969 orang. Ya, begitu juga di wilayah Persekutuan masih lagi berlaga pada angka walaupun turun tapi 194. Semalam 202, tak banyak mana pun turunnya ya. Putrajaya juga naik meningkat 6. Begitu juga di Negeri Sembilan, saudara Sleman. Eka macam mana ni Negeri Sembilan ni? Jaga kebersihan, usaha berdoa. Kita berusaha, kita berdoa. Kerana Negeri Sembilan hari ini semalam 39, hari ini 160. Menjadikan jumlah jangkitan negeri Kochi. Tapi jangkitan keseluruhannya 7,656. Di Melaka kurang 14 ya, Rosli. Di Johor masih lagi 191, semalam 194. Ya, di Pahang naik semalam 9, hari ini naik 11. Di Terengganu ada kekurangan. Di Kelantan semalam 31, hari ini 28. Dan syabas warga Perlis,
mengekalkannya. So anggrek rimba, terima kasih, cantik, warna-warna hati merah, Yayasan Nurdis Rizwan. Selamat malam ya Nurdis. Dan laporan daripada Universiti John Hopkins di Amerika menyatakan sejumlah dah jadi 80 juta 587 warga dunia yang dijangkiti oleh virus corona, dengan jumlah kematian terkumpul 1,761 orang 749. Di Amerika pula terdapat 19 juta, negara yang tertinggi jangkitan virus coronanya, 19 juta 31,403 orang, dan kematian adalah sejumlah 332,502. Dan tadi Abang Long kita pun telah mengumumkan, Datuk Ismail Sabri, Menteri yang menjaga hak ehwal Majlis Keselamatan Negara ni, dia menyatakan bahawa kesan daripada peningkatan di Selangor yang masih lagi tidak menampakkan angka berkurungan, maka Perintah Kawalan Pergerakan Bersasar dilanjutkan di Selangor sehingga 14 Januari. Aduh, tak boleh nak bergerak kita orang Selangor. Nak ke mana pun dah tak boleh ni kalau macam ni. Kerana itulah kita harus berusaha untuk mengurangkan virus corona ini ya. Malam ini saya tiada e-commerce sebab pertama sekali secara berterus terang saya nyatakan bahawa saya kehilangan data. Ingatkan kumpulan waspadawan pekerja juga hilang data. Data komputer saya pun hilang. Nombor telefon Siti Fareha juga hilang, nombor telefon Azhar hilang. Jadi tak dapatlah saya nak mewawarkan. Begitu juga dengan sahabat kita yang berniaga Cokotiao di Keterek pun hilang. Jadi dah tutup begini saya lupa. Jadi tak dapatlah saya nak mewawarkan tentang e-commerce. Bagaimanapun menurut Rasulullah SAW, berhutang adalah penyebab berbohong dan berdusta. Daripada Urwah ini menyatakan bahawa Aisyah radhiyallahu anhu mengkabarkan kepadanya bahawa Rasulullah SAW berdoa dalam solatnya. Dalam doanya saya nak baca ni takut salah, tapi saya cuba juga sebab di dalam Rumi, Allahumma inni a'udzubika minal maksami wal makram. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terbelit dengan hutang. Lalu seseorang itu bertanya pula, mengapa anda, wahai Rasulullah, banyak meminta perlindungan dari hutang? Baginda menjawab, sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya dia akan berdusta, dan bila berjanji seringkali dia mengingkari. Jadi orang yang banyak orang berhutang ni selalunya cakapnya bohong. Kalau dia berjanji pun dia mungkar. Kalau kawan-kawan kita ni banyak berhutang dengan kita tu, cakap dia tu kena hati-hati. Mungkin ada bohongnya, dan dia mungkir pada perjanjiannya. Jadi ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang ke-2222 ya. Pengajaran daripada sabda junjungan kita itu, Rasulullah SAW sering berdoa. Jadi kita kena harus sering berdoa agar dijauhi dari dosa dan terbeban dengan hutang. Berdoalah kita. Waktu kita solat, itulah masanya kita berbicara dengan Allah SWT. Kita menyerah diri, mohon keampunan darinya, dan mintalah agar kita tidak terus-terusan terbelit dengan hutang. Kerana hutang adalah penyebab seseorang itu bercakap bohong dan berdusta. Jadi apa tidaknya ada orang sanggup mencari pelbagai alasan yang direka-reka agar dia dapat menangguhkan pembayaran hutangnya. Oleh itu, banyakkan berdoa agar kita terhindar daripada hutang, dan jika boleh jangan suka berhutang. Kerana mereka yang berhutang mudah terlibat dengan sifat orang munafik, iaitu orang yang suka berbohong dan memungkiri janji. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Kiriman ini daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Terima kasih warga Ikram Negeri Johor yang tidak henti-henti menghantar kepada saya kiriman sabja junjungan. Saudara Fazal Abu Kasim, saudara Syahrudin, saudara Adnan. Tajuk malam ini islah kepimpinan. Tajuk bicara kita malam ini panas, geram dan kadang-kadang lemah semangat. Tajuknya adalah pandemik korupsi dan nepotisme. Pandemik ini adalah wabak.
pandemik korupsi. Korupsi ini adalah rasuah dan nepotisme. Nepotisme ini mengutamakan keluarga kaum kerabat. Bagaimana sebelum tu, baca dulu pantun kiriman Pak Nazir. Dia saban hari mengantarkan saya, tak lupa terima kasih Pak Nazir. Dia memberi saya bantak pantun. Saya harus menyantuni pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir? Hendak pergi ke Rompin, ikut jalan pintas. Taat pada pemimpin, ada had dan batas. Itu peringatan daripada Pak Nazir tu. Pokok tampin, pokok keranji, sama meranti sudah saka. Saka ni dah tua sangat. Jadilah pemimpin yang terpuji. Amal pekerti orang suka. Kalau pemimpin amalnya, budinya pekerti, maka tentulah orang akan suka padanya. Begitu macam mana Saudara Zaidi, ada berita tergempar tentang vaksin nak dibawa masuk ke Malaysia. Tak ada berita tergempar, cerita olahan daripada Sarawak Report. Saya tak mau membacakan, benda ini melibatkan macam-macam lah Saudara Zaidi. Kita belum tahu kesahihannya tentang vaksin yang dibawa itu. Kita tak tahu. Ini sebenarnya adalah ikhlas derma daripada pengajar di negeri Arab. Kesan daripada hasil lawatan Duli Yang Mahmulim Tan Agong. Jadi apa pula dikaitkan macam-macam. Jadi saya tak setujulah. Berhati-hati juga bila kita menerima, sebab bila kita baca apa yang keluar dalam internet ini, tidak semestinya semua itu benar. Kadang-kadang mereka ada matlamat. Jadi jangan kita mudah terperangkap. Jadi kenapa KJ merasakan kos untuk vaksin? Merahsiakan kos untuk vaksin. Orang nak berniaga, nak buat macam mana? Saudara Azmi, Assalamualaikum tu. Alhamdulillah. Kita akan santuni sikit-sikit. Jadi saudara, hari ini hari Isnin, hari bekerja. Saya tunggu juga kalau ada pengumuman daripada kumpulan wang simpanan pekerja berhubung dengan data-data yang hilang. Tak ada juga hari ini. Aduhai, kenapalah mereka begitu. Mereka bermain dengan pemerintahan rakyat. Itu yang saya marah. Begitu juga saya masih lagi menerima banyak persoalan tentang moratorium. Tidak ada pengumuman dari pihak pemerintah. Jadi pada saudara, saya mohon agar terpaksalah kita pergi bank. Itulah rakyat, akhirnya rakyat terpaksalah menyembah bank, jumpa pegawai bank, minta mengadu nasib dan sebagainya. Dan tidak ada secara otomatis dan sebagainya. Ini yang membuatkan kita hilang keyakinan, hilang kepercayaan bahawa keikhlasan pimpinan menyantuni masalah rakyat. Saya berkali-kali saya menyatakan kekecewaan saya terhadap pimpinan negara. Tapi nak buat macam mana? Inilah keadaannya. Lupa juga saya nak beritahu. Malam besok dan malam lusa. 2 malam berturut-turut. Memang betul keluar dalam wall itu bukan fake, bukan palsu. Karena malam besok saya akan bertandang ke studio yang berhormat Datuk Abdullah Sani. Di Parlimen Kapar, pimpinan dari keadilan, yang begitu lantang suaranya di parlimen. Malam besok saya akan bertemu dengan beliau. Kita akan berbicara, kita melabun dalam sesi borak dahsyat. Banyak yang ingin saya persoalkan, banyak yang ingin saya utarakan. Jadi ada teman-teman bertanya kenapa saya perlu hadir. Kerana beliau adalah pimpinan daripada Parti Keadilan, saya daripada UMNO. Saya menyatakan kita harus berani. Tak boleh main baling batu sembunyi tangan. Kita mesti, saya mengambil sikap setiap persoalan itu perlu disantuni. Dan kita kena berani berhadapan. Bukan sekadar main kata-kata dari belakang. Kerana kita membawa suara kebenaran. Jadi cakap, orang kata cakap kena serupa bikin. Bukan menyerang orang dari dalam. Bukan masuk dalam ni seorang kata itu, kata ini. Tapi dia tak tahu siapa. Ini besok saya nak berterus terang dengan beliau. Begitu juga pada hari Rabu, keesokan harinya. Malam besok pukul 9 malam. Bukan 9.30 pukul 9 malam boleh masuk. Saya bertanya dengan kru dia kata boleh melalui Amir Hijaz Fans. Tapi macam mana pun kau tak dapat juga, mungkin ada teknikal dan sebagainya, boleh masuk melalui mereka punya websitenya. Itu malam besok bersama dengan Ibu Ahmad Datuk Abdullah Sani. Ada orang kata bertemu buku dengan ruas. Tidak. Beliau orang hebat, dia ahli parlimen. Saya siapalah saya. Tapi saya mewakili parti saya, bukan saya secara rasmi.
ya, saya akan bercakap dan berbincang, kita melabun besok. Kerana apa? Besok kita nak bertanya ke arah mana untuk nasib Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyak punya persoalan ni. Jadi kalau warga Parti Keadilan, boleh. Cuma saya minta jangan serang secara peribadi. Kita must be agree to disagree. Paksinya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Begitu juga malam lusanya pula, saya akan bertandang ke studio PVC milik saudara Datuk Dahlan Makmur. Datuk Dahlan ini adalah mantan sisa politik kepada Menteri Pengangkutan. Bukan sekarang, masa dalam Kerajaan Pakatan Harapan, iaitu Anthony Loke. Dia itu daripada parti DAP. Mari kita melabun, kita berdebat, kita menyatakan. Sebab malam berikutnya kita akan membicarakan ke mana, arah mana politik Melayu, politik bangsa kita seusai wawasan 2020. Sedap tu sajuk tu. Memang saya geram. Sabar. Saya tidak hebat macam mana pun, Saudara Khairi. Saya sekadar untuk memberi pencerahan supaya teman-teman yang melayari Facebook saya ini mendapat sedikit panduan, mendapat sedikit ilmu. Kalaulah boleh dijadikan ilmu. Kalau jadikan itu sebagai tauladan, kita jadikan tauladan. Semoga saya tidak tewas malam esok. Doakanlah bersama, ya. Saudara, kenapa saya katakan kita bercakap tajuk malam ini adalah pandemik korupsi dan nepotisme. Hari ini, terus terang saya cakap, negara kita sekarang ini berada dalam keadaan situasi yang cukup tenang. Bukan saja kesan daripada menularnya wabak virus corona. Virus corona menyerang dunia dan negara kita negara ramai. Tetapi situasi negara kita bagaikan tidak mampu dikawal kerana peningkatan korupsi, nepotisme, kronisme bagaikan menjadi-jadi. Kita harus ingat, ya, sebenarnya undang-undang itu digubal adalah untuk menjaga kepentingan rakyat. Setiap undang-undang yang digubal di parlimen, diluluskan, dibahaskan, matlamat utamanya, intipatinya adalah untuk menjaga kepentingan rakyat dan memastikan kestabilan serta keharmonian negara. Tetapi bila ada undang-undang, maka ada penguatkuasa. Bila ada penguatkuasa, maka terdahlah dengan segala pelbagai elemen. Elemennya tidak lain tidak bukan adalah elemen korupsi. Hari ini negara kita bagai menanggung beban yang sangat dengan pandemik kecurangan, pandemik korupsi, pandemik kronisme, dan juga pandemik nepotisme. Bila saya sebut pandemik itu malah nak sebut wabak. Ya. Setiap hari bila kita menatap berita, lain tak ada. Kepincangan demi kepincangan berlaku. Siang tadi, Perdana Menteri bertemu dengan para pegawai dan penguatkuasa Majlis Perbandaran. Dan beliau menyarankan agar wabak korupsi ini segera diatasi. Persoalan saya, mampukah beliau melakukan kalau pimpinan yang ada pada hari ini tidak dilihat menuju ke arah untuk membentas kecurangan yang sebegitu tenang. Sebagai contoh, ya, rakyat nak berniaga. Tadi keluar di TV3, di Pucuk, lebih kurang 64 orang. Rakyat nak berniaga buka gerai. Bila buka gerai, kerana ada undang-undang di bawah kerajaan tempatan, masih dapat lesen lah, itu inilah, apply tak dapat dan sebagainya. Dalam keadaan negara susah, dalam keadaan rakyat susah. Apa berlaku? Mereka didatangi oleh pegawai penguatkuasa yang mau merobohkan tempat mereka berniaga. Di mana letaknya keperhatian mereka? Saya tidak tahu macam mana pengarah ataupun pegawai yang berada di anjung kuasa di bahagian pentadbiran pejabat daerah itu langsung tidak memikirkan elemen keadaan negara macam mana. Betul, undang-undang itu diwujudkan. Benar, tiap-tiap orang nak berniaga kena dapat lesen dan sebagainya. Tapi kena tengok suasana. Bukan main terjah, bukan main roboh, bukan main warning dan sebagainya. Saya amat bersimpati.
Kalaulah perlu ada lesen, guide mereka ataupun bantu mereka macam mana cara untuk mendapatkan lesen. Kalau perlu ada injeksi, memberi diinjek, tunjuk caranya. Ini jangan serbu begitu. Orang tengah meniaga cari rezeki, mereka mencari rezeki yang halal, bukan mereka melakukan jenayah. Kamu perlakukan mereka, kadang-kadang saya kata, saya geram. Sebagai seolah mereka ni bukan manusia diperlakukan. Dan masalahnya sebangsa kita. Sama sebangsa pun tak boleh langsung untuk bertolak ansur. Jadi bagi saya murunglah peniaga-peniaga bawah kuasa Majlis Bandaran. Saya tengok dia kata hampeh lah dia kata. Saya tak boleh tengok benda-benda begitu kalau tersiar dalam TV, saya cepat saya meledak. Sama tu juga tadi bila saya tengok bila ada berita dalam netizen kerana menteri Tari Jamaluddin jatuh basikal, bukan cedera parah, lukalah sana sikit dalam riadah dia kayu basikal kerana lubang. Maka menteri kerja raya cepat-cepat buat kumuan minta maaf. Kalau menteri kamu minta maaf, ni yang bersepah rakyat di Johor, di Kelantan, di Terengganu, di Perak, di mana-mana mengata ni kerana lubang rosak, naik motosikal terperosok dalam lubang. Ada yang luka parah, ada yang cedera kekal, lumpuh, ada yang meninggal. Pergilah minta maaf. Ini kerana menteri naik basikal, redah, kelang kabut semua. Syarikat basikal kata okey, kita akan ganti dengan basikal baru. Kenapa? Kerana menteri. Wujudnya seperti bukanlah antara dua derajat. Lebih teruk daripada antara dua derajat. Bagi saya, is a fool. Nak sebut bloody fool, nanti orang marah kat saya. Dah tahu jalan tu rosak, perbaikilah. Apakah kerana sebab tu bila menteri nak datang, kalau Perdana Menteri nak hadir, barulah jalan itu ditar, barulah kawasan dibersihkan. Kalau Perdana Menteri tak datang, kalau menteri tak datang, kalau tuanku tak datang, penuh lalang. Jalan berlopak sana, berlopak sini, tidak dihiraukan. Inilah yang saya katakan tugas wakil rakyat. Sebab itu saya amat menghormati saranan Menteri Besar Perak yang baru, sahabat saya Datuk Syarani. Bagi beliau, dia kata saya tak pedulilah you wakil parti mana pun. Setiap wakil rakyat, ahli Dewan Negeri dalam negeri Perak mesti duduk dalam jawatan kuasa pentadbiran di majlis-majlis daerah. This should be the way. Bukan kerana dia ni daripada parti DAP, aku daripada Peribahasa Nasional, kerana aku memerintah, kamu tak boleh. Tak boleh. Kerana kerajaan ni kerajaan negeri Selangor. Kerajaan negeri Selangor adalah kerajaan Pakatan Rakyat ataupun keadilan. UMNO tak boleh duduk jawatan kuasa. Ini apa benda hampeh punya menteri besar. Sebab kena ingat, tiap-tiap ahli Dewan Negeri itu mereka wakil rakyat yang mewakili rakyat di kawasan itu. Perlu apa ada dibeza-bezakan? Ini saudara Mawar Melati, semua Mawar Melati berdiri. Semua yang berlaku sekarang membuatkan rakyat meluat. Bukan meluat, bukan lagi meluat. Mereka seperti menyimpan dendam. Saudara Nazrul macam antara dua derajat, bukan antara dua derajat lah, antara 2 atau 3, 4 derajat lah. Akhirnya rakyat menyimpan dendam. Dia orang kata tunggulah pilihan hari akan datang. Apa khabar adik? Syed Faizal. Ada Latif. KJ terjatuh dari basikal tu, ada kira-kiranya nanti. Kena jatuh basikal, bukan jatuh motor. Saya jatuh motor, sebulan duduk ke hospital. Tak ada siapa pun datang dari Kementerian ni, Jabatan Kerja Raya. Mangkuk betul lah saya kata. Sebab saya pernah mengalami. Nasib baik tak terbang gigi. Itu pun sebulan, brother. Sebulan duduk di hospital. Shaft of Spring. Terima kasih kerana menyokong saya. Saudara Abu Alun Yahya, Mastur Muhammad, kerajaan. Saya kalau boleh, saya tak mau menggunakan perkataan yang sebegitu. Mungkin saudara yang menatap tu bolehlah baca, saya tak. Bagi saya cuba untuk berbahasa sebab saya
berpegang kepada bahasa menunjukkan bangsa. Bangsa kita bangsa yang murni, bangsa yang ada adat, yang ada adabnya. Saudara Pantah tak sempat saya nak cakap. Saudara Pantah berkata ni, federal dengan negeri tak sama, lagipun direct pun macam 40 bantai kedua orang lah. Tunggu masa lah. Jadi sekarang ni, seperti saya katakan, sekarang ni negara berada pada landasan yang sempang peranang. Selalu bertandanglah ke setiap jabatan. Itu yang saya bengkak hati tu. Bukan satu jabatan. Setiap jabatan pasti ada ruang wujudnya kegiatan korupsi dan salah guna kuasa. Artinya korupsi berlaku di semua jabatan. Ada kementerian, ada akta, ada undang-undang, ada korupsi. Jadi artinya undang-undang itu digubal, akhirnya mewujudkan ruang untuk korupsi kepada mereka yang menjadi penguat kuasa. Bertandang ke kaunter di Jabatan Pengangkutan Jalan. Ada lesen terbang. Ada cukai jalan terbang. Nak ni apa? Kerana diwujudkan undang-undang, mesti kereta yang lebih daripada 5 tahun mesti dihantar ke Puspakom, berterit kereta tu. Ada korupsi. Undang-undang baik, tapi apabila pelaksanaan mau dilakukan, maka wujudnya korupsi, walaupun dalam bentuk yang sedikit. Pergilah bertandang. Kita dengar ada lesen terbang. Yang kita dengar ada road tax terbang. Begitu juga yang paling bahaya, Jabatan Immigration. Beratus ribu, berjuta warga asing masuk ke negara kita ini. Ada yang daripada India, ada daripada Bangladesh, ada daripada China. Dan ini mereka-mereka ini datang daripada Filipina sebagainya. Mereka ini boleh menggugat keselamatan negara. Tengku Harun, salam Tuan. Apa cadangan Tuan untuk perubahan ini? Adakah perlu ditukar semua menteri dan timbalan menteri yang ada sekarang? Sikit lagi saya nak bagi sikit perubahannya. Sedikit. Ya, sedikit. Sabar. Kemudian soal macam SPRM, macam di immigration. Pegawai immigration dilihat boleh pakai Rolls Royce dan sebagainya. Berada di lapangan terbang, kemasukan. Banyak warga asing yang berada, masuk hilang, tak dapat ditrace. Tak ada dia punya SOP. Macam mana nak menangkis, macam mana. Kalau kita duduk, contohlah saya pergi ke London. Kadang-kadang pegawai immigration tu India, saya ketahu aja. Sebelum dia nak chop kita punya pasport, dia akan tanya, how many days you want to stay in my country? Saya ketahu lah sebab yang bertanya tu pegawai immigration. Tapi dia keturunan India. Dia kata, how many, berapa hari kau nak duduk dalam diri aku? Tetapi kalau kita lewat walaupun sehari, tetap akan ada hukuman. Nak balik dia tak bagi balik, masuk. Ada denda. Artinya penguatkuasaan mesti telus dan tuntas. Saudara Nazul Amin, ada manusia yang pandai cari makan dengan menipu rakyat. Itu benar. Saudara Mak Rejab Badaruddin, kelemahan urus tabib. Benar. Rakyat tengah tunggu PRK 15. Sabar. Jadi kerajaan pening nasional. Biar terlingkup. ASNB dividen macam mana Datuk? Maksud nak bagi macam mana? Keadaan sekarang ekonomi begini. Saya tak boleh nak blame. Begitu juga Suruhanjaya Pencegah Rasuah pun ada juga korupsi. Orang yang ditangkap, yang disoal boleh melompat pagar, boleh keluar. Ini serius. Inilah elemen yang dikatakan harapkan pagar, pagar makan padi. Jadi mereka-mereka ini kadang-kadang saya kata bersetuju juga. Kalau di negeri China tu mudah, korupsi, confirm, sah, bawa tengah padang, bam. Tapi negara kita tak boleh. Baru pihak polis bertempur dengan 4 orang penyama kena tembak, udah ada pula persatuan NGO nya apa semua marah pihak polis. Ini mangkuk ayun punya persatuan ni. Kamu nak tagakkan apa? Nak tunjukkan kamu hebat daripada pihak polis. Saya minta pihak polis siasat. Mereka yang menjadi apa pimpinan dalam apa medset apa tu.
Yang semalam saya sebut. Saya geram. Polis tangkap penyamun, polis tembak penyamun. Salah. Habis biar rumah dia kena rompak. Saudara Muhammad Hashim, terima kasih. Begitu juga dengan JKR. Jabatan Kerja Raya pun ada korupsi. Sebab itulah jalan-jalan yang diturap, dia punya ketebalan nipis atau tebalnya. JKR ni, Jabatan Kerja Raya ni ada insinyurnya, ada mandu. Turunlah waktu construction berjalan. Bawa alat pengukur tu. Tabuk waktu jalan di tengah panas. Boleh batu-batu tar itu. Baru tahu berapa tebalnya. 2 inci ke, 3 inci ke, 4 inci ke. Batu apa kamu gunakan. Kalau benda tak betul, kenakan penalti. Kena ada serius. Pejabat daerah tak usah cerita lah. Apa yang berlaku di Raut, apa berlaku di banyak pejabat daerah. Nak buka fail pun kena bayar. Nak buka fail. Kita ni pribumi. Kok nak minta kalau adalah tanah kerajaan. Bertanya kalau ni cik ada tak? Tak ada. Tanah kosong tak ada. Kerajaan tak ada. Saudara Syarul Rizam, NGO Perosak Negara, betul. Ya apa? Cuma yang belum kita dengar korupsinya dalam pasukan angkatan tentera saja. Itu pun ada juga. Kapal terbang hilang, helikopter tak sampai. Kapal pula duit dah bayar tapi entah ke mana kapal tu. Tapi ini dilakukan apabila melibatkan bagaimana Saudara Azmi kata tadi. Dia kata, kenapakah? Ini Saudara Muhammad Azmi dari Kelantan. Dia hantar persoalan pada saya. Mengapakah pembelian sesuatu untuk kepentingan negara mesti melalui ada orang tengah? Ini yang saya tidak setuju dengan dasar penswastaan. Sepatutnya dituji lah. Kalau nak beli kapal, dah dikena pasti. Pasukan Tentera Laut mengesahkan kapal ini datang daripada Denmark atau Denmark ataupun daripada Rusia ataupun daripada Perancis. Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pertahanan bersama dengan Kementerian Pertahanan Perancis ke Jerman ke adakan joint venture, jalan. Duit pun tak tiris. Perjanjian antara negara dengan negara dihormati. Saudara Yusri Biasi, di Malaysia ni ada sistem sistem kenyat mata. Rosaklah negara. Rosak. Semua jabatan rasuah, brother. Macam itu dari segi penglibatan rasuah penguatkuasa. Bagaimana pula untuk mendapatkan AP, approval permit. Nak import sayur kobis kena ada AP. Nak import kelapa dari Indonesia kena ada AP. Nak import daging kena ada AP. Tapi dibagi pada 4 orang. Apakah ini tidak ada elemen rasuah? Kemudian yang paling saya geram tu, cop logo halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia pun ada elemen korupsi. Akhirnya rakyat kita makanlah daging yang diragui sama ada halal ataupun tidak. Akhirnya dalam keadaan begini kita nak bertanya lah pihak pemimpin. Tadi tergigih lah menteri turun. Sebab itu saya kata menteri kena bersikap betul. Saya nak cerita satu pengalaman. Ada seorang teman saya, dia nak bawa masuk pelaburan daripada luar negara. Nilai pelaburan itu adalah 5 bilion ringgit. Nak mewujudkan sebuah industri di, tak silap saya, kawasan Kuala Langat. Bila dia nak buat kilang itu, partner dia datang dari luar negeri itu datang, okey, kawasan sesuai. Berhampiran juga dengan pelabuhan, kajian dia punya feasibility study. Dia mula nak masuk saja, mula-mula tanah. Dia berjumpa dengan pejabat daerah. Oh, ini begini. Bab satu bab. Kedua, DOE, Department of Environment, Jabatan Alam Sekitar. Baru kita tahu rupanya Jabatan Alam Sekitar ni, dia ada pula employ syarikat yang menjadi sebagai perunding cara. Syarikat ini kalau tak luluskan, kementerian pun tak luluskan. Apa punya bakal punya menteri saya tak tahu. Menteri tak ada kuasa.
nak overrule dan sebagainya. Tak ada. Terkiar-kiarlah kawan saya ni menangani persoalan itu. Saya bersimpati. Saya berjumpa dengan saya menghantar nota pada seorang Timbalan Menteri. Dia jawab saya, ini kerana ini di bawah alam sekitar ni ada konsultan. Jadi kita kena ikut cakap konsultan. Dalam hati saya, kamu menteri. Kamu menteri. Ini pelaburan nilai dia 4-5 bilion. Bila wujudnya industri itu nanti, kurang-kurangnya ribuan peluang pekerjaan. Dan penghasilan itu akan diekspor. Adalah menjana ekonomi negara. Mesti diberi prioriti. Kena dibantu syarikat ini. Bukannya dibantu, mesti dulu kerana tengok, oh ini projek besar. Bila projek besar, aku mesti dapat satu. Mangkuk hayun punya pegawai. Ni saya cakap terus terang. Adalah saya dari lepas tanya dia, brother, you punya kilang macam mana? Tak tahulah tu, masih lagi terkiar-kiar. Itu belum habis lagi tu. Akhirnya besok, mungkinlah dah selesai apa semua tu, ada lagi jabatan. Saya tahu jabatan mana? Jabatan bomba. Tak ada kelulusan bomba, kilang tak boleh operasi. Pun ada elemen rasuah. Jadi, undang-undang ini diwujudkan untuk apa? Betul. Setiap undang-undang itu semua kena patuh. Jadi bila tak dipatuhi, ambil tindakan. Tapi bukan menyusahkan rakyat. Itu nak buka kilang tu. Inilah yang diperjuangkan oleh saudara Amin Rais di Indonesia. Waktu itu Timbalan Perdana Menterinya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah laungan reformasi. Kita menentang KKN. Suara penentang KKN ini dilontarkan oleh sekarang ni Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Waktu beliau menjadi Ketua Pergerakan Pemuda. Itulah bermulanya perbalahan rasa bencinya Dr. Mahathir terhadap Datuk Zahid Hamidi. Kerana beliau melontarkan KKN kerana KKN waktu itu meranapkan rejim Soeharto. Kerana Indonesia waktu itu dah tak boleh tahan. Kalau waktu itu saudara pergi ke Indonesia, sampai ke immigration, selamat siang Pak. Siang, okey. Bawanya itu apa? Rupi ke ringgit? Rupi, tidak. Silakan masuk. Kita masuk. Bila balik nanti, jumpa pegawai immigration lagi. Sebelum nak cop pasport kita. Ya Pak. Bagaimana tinggal di Jakarta? Okey, nyaman, bagus. Beginilah Pak ya. Mau pulang ke Kuala Lumpur, bagus, selamat berjalan ya. Tapi rupinya tinggal di sini aja. Nampak? Elemen rasuah itu ada. Boleh dikatakan macam negara kita lah. Akhirnya, rakyat bangkit. Dalam suara reformasi, islah. Saudara why dia tak suka perkataan reformasi, dia suka islah. Kepimpinan. Rejab Yusof, dah lah pakcik. Apa dia jawab? Saudara Rejab Yusof dia cakap apa ni? Saudara nak suruh saya berhenti apa? Kerana saudara orang korupsi. Nak suruh saya berhenti untuk apa? Untuk saya berhenti menyalakan suara kebenaran. Saudara ni apa? Saudara ni manusia ke apa? Yang ini saya marah. Saudara Mangkuk Ayun. Saudara adalah orang-orang yang berada di anjung kuasa yang nak mempertahankan kronisme, nepotisme, korupsi. Ni puak-puak yang ada dalam RBA. Ini saya marah. Kita menegur dia suruh saya berhenti. Saudara nak dengar saya apa? Saya dengar saya puji-pujian. Saudara nak, okey bagus ni, bagus ni. Di bawah. Buruk. Ini saudara Farid Demang. Setiap kelulusan projek kecil, saudara Farid, atau besar, mesti ada surat kelulusan dari SPRM. Itu yang cadangan terbaik. Bagi saya. Mesti ada elemen. Sebab apabila jatuhnya rejim Soeharto, dan digantikan, terkuburlah penguasaan Parti Golkar yang begitu lama memerintah di Indonesia. Dan kiri hari ini Pak Jokowi. Saya tahu Pak Jokowi, Presiden Indonesia, saya tengok dalam internet. Saya tengok dalam kiriman daripada website.
Anak dia sendiri berniaga jual goreng pisang. Dia tidak akan mengizinkan nepotisme berlaku dalam keluarga dia. Sebab itu hari ini, pelabur-pelabur berlumba-lumba datang ke Indonesia. Indonesia, tenaga kerja dia murah. Dan mereka sudah pun menghilangkan elemen-elemen korupsi, elemen-elemen nepotisme, elemen-elemen kronisme. Dah tak ada. Kita harus begitu. Kita melihat apabila Dr. Mahathir berhenti, dasar perswastaan dan sebagainya. Okay, dah tampaklah rakyat menyambut dengan penuh kesyukuran. Itulah kemenangan besar yang dialami oleh Kerajaan Barisan Nasional. Pilihan raya itu sebab harapan rakyat. Tetapi masuk pilihan raya kedua, adanya elemen tingkat 4. Masa dia tingkat 4 dulu tu, dia tak ada pula naik basikal. Itulah bermulanya kejatuhan pengaruh UMNO Barisan Nasional. Sampai akhirnya masih lagi adanya elemen korupsi KKN ini, pilihan raya ke-14, maka kerajaan tumbang. Kita warga UMNO memang kita sedih. Kita kena terima hakikat. Sebab rakyat dah tak tahan melihat kebobrokan yang berlaku, yang dilakukan oleh pimpinan. Jadi rakyat ingatkan, dah ganti dengan Pakatan Harapan ni, ada harapan. Akhirnya apa berlaku? 22 bulan rakyat kena kejing. Sebab itu apabila berlaku langkah syaratan, rakyat tak bangkit. Rakyat wait and see, nak tengok apa nak berlaku sekarang. Sebab rakyat dah benci. Rakyat dah meluat dengan kepimpinan Pakatan Harapan. Okey. Dalam keadaan begitu, wujudlah kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Masa mula-mula tu, okey, kita terima hakikat. Rakyat lega. Sebab cara Tan Sri Muhyiddin mula-mula masuk, menangani masalah pandemik, kaki tangan kerajaan dan sebagainya. Okey, rakyat disantuni. Bila susah, ada pula disediakan rancangan ekonomi. Tapi macam mana saya kata dulu lah, tunggu bulan 9 bulan lah. Akhirnya rakyat tak tahu ke mana pergi 250 bilion. Walau dia Sri Abdul cerita lah begitu begini, tapi mana ketelusannya, mana buktinya. Rakyat sudah mula melihat. Dan bantuan prihatin pada rakyat tak sampai ke mana. Retinya saling kulit saja. Kata Pakatan Harapan dengan kerajaan Tan Sri Muhyiddin, yang disebut nama sebagai Kerajaan Perikatan Nasional. Dan dalam keadaan begini, kamu tunggulah nasib kamu. Sebab rakyat menyimpan dendam. Kerana mereka tidak disantuni. Walaupun pada mulanya, hebat. Abahku, abah kau, abah sana, abah sini. Apa jadi sekarang? Kerana pimpinan lebih banyak bermain dengan retorika politics. Bukan untuk menyantuni. Kalau dia betul-betul menyantuni permasalahan apa yang dituarakan oleh rakyat, masalah berhubung dengan moratorium, minta bantuan sebagainya, ditangani. Masalah pembelian vaksin ditelus. Ini tidak. Di saat rakyat lihat ada cahaya, sinar, ada cahaya, dah terdedah pula. Bapa menteri lah, mak menteri lah, nak beranak, ipar duai, buat berniaga dan sebagainya. Rakyat berlopong lagi. Ini keadaannya. Saya memberi pencerahan pada saudara untuk saudara berfikir secara jelas. Sebab itu tadi bila saya bertemu dengan pimpinan daripada bahagian-bahagian hari ini, ada mesyuarat pertemuan antara Sisa Agung UMNO dengan Sisa Agung bahagian-bahagian. Dan dalam persiapan untuk menghadapi musim mesyuarat Agung UMNO bahagian-bahagian, saya pesan pada mereka, apa yang dinyatakan oleh Datuk Ahmad Maslan benar. Inilah musimnya ahli-ahli akar umbi menyuarakan pandangan, pendapat dan harapan serta kehendak akar umbi. Saya menyangkakan mesyuarat bahagian kali ini panas. Sebab kita nak menyelamatkan UMNO, kita tak mahu parti UMNO ini akan mengulangi nasib parti Golkar. Hilang terus.
Puncanya daripada KKN. Korupsi, kolonisme, nepotisme. Jadi saudara bertanya pada saya tadi, apa perlu kita lakukan? Kita perlu mencari pemimpin yang bersih. Kita perlu mencari pemimpin yang ada willpower, yang ada kekuatan. Sebab ini nak berperang ni. Dia bukan berperang kecil-kecil anak ni. Sebab kita nak berperang dengan kartel. Kita nak berperang dengan mereka-mereka yang dah kaya-raya, yang mempunyai segala-galanya untuk melakukan sabotaj. Dan kita perlu memperkasakan Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Perlu diperkasakan. Sebab itu saya kata kadang-kadang kena balik-balik zaman dulu. Dulu kita ada bukan Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Kita ada Biro Siasatan Negara, BSN. Sebab itu kadang-kadang bila kita dah ke depan, rasa silap, patah balik ke belakang. Tak apa, wujud balik BSN. Saya ingat zaman saya dulu lah, zaman-zaman muda saya dulu, pejabat BSN itu, Harun Hashim jadi bosnya di Jalan Sultan Sulaiman, berapin dengan UMBC waktu itu. Kalaulah mana-mana jabatan, sama ada pejabat daerah, ataupun pejabat polis, ataupun hospital, atau mana-mana saja, bila ada pegawai BSN datang, demam pegawai itu. Kerana mereka tegas. Tidak ada kata dua. Siapa yang melakukan korupsi, pasti akan diseret. Ini perlu diperkasakan. Saudara Muhammad Azim Ahmadi ada guts, ada apa ini, willpower, ada kekuatan dalam diri dia. Dia come what may. Kita memerlukan macam dulu ada seorang pengarah JPJ, tak silap saya Datuk Hassan Ali. Dia tak peduli. Dia gempuh habis-habisan. Masa itu Biro Siasatan Negara, tak silap saya Datuk Harun Hashim. Waktu itu kalau ada pegawai dipanggil BSN, Biro Siasatan Negara. Macam di Amerika dia dia punya panggil bukan sekolahyat, dia ada FBI, Federal Bureau of Investigations. Ini jangan main-main. So, jadi kita perlu mewujudkan balik. Jadi Abang Mat Ki lebih kurang itulah. Saudara Yusri bagus juga. Baru 14 hari UMNO jatuh, depa UMNO tahu rakyat tak suka cara depa masak masa tu, sebab PRU 5 tahun sekali, depa dah tak ada target. Bila menang, mereka dah ada target dalam masa 3 tahun depan. Awak tak tahu, tinggallah 2 tahun baru pakat-pakat turun. Ini keadaannya. Dan kita harus memberi kesedaran kepada pemimpin. Saudara berkadir-kadir, betul yang Datuk perkatakan. Saya menyantuni, memberi pencerahan bahawa saya nak bagi tahu negara kita sekali dengan rosak. Rosak ni bukan sikit, rosak teruk. Sebab itulah JAKIM pun ada masalah. Ini jabatan agama. Setaram, saya minum kopi setaram. Rahman Ramli minta bahagian-bahagian UMNO seluruh Malaysia, mesyuarat UMNO bahagian perlu buat usul tolak PBM. Saya rasa ada untuk kembali kekuatan UMNO. Ya. Kembali kekuatan saja tidak ada makna kalau kita tidak ada islah. Kita tidak ada mau melakukan perubahan kepimpinan. Pemimpin mesti lihat bersih dan bersih. Pemimpin mesti bertindak bersih. Peringkat sekarang inilah peringkat yang terbaik. Apabila kita dalam kuasa, kita mengkaji diri kita, menginsafi di mana silap kita, dan kita perbetulkan. Kita tak usah peduli apa orang nak cakap. Masa yang terbaik. Rumahku terbaik, bosku BM. Memanglah kerajaan Barisan Nasional teruji dan telah pun terbukti mentadbir dengan baik. Tetapi ramainya parasit. Parti UMNO ni dulu parti yang terbaik. Tak silap saya, rasanya kalau saudara buka baliklah, kalau ada Wikipedia ke, kalau ada dalam mana-mana yang boleh buka balik, so kabarnya Buletin Rakyat, tiap minggu saya menyatakan rumah UMNO sudah dipenuhi oleh parasit politics. Mereka inilah yang merobekkan tiang seri rumah UMNO. Akhirnya terbukti.
Dan sekarang ni kita perlu perbetulkan kerana masih ada lagi beberapa kerat parasit di rumah UMNO. Sebab itu saya tidak jemu-jemu bertandang ke rumah UMNO, bercakap dengan Presiden. Dia nak dengar tak dengar soal lain. Tanggungjawab saya menyatakan perlu dibersihkan. Pimpinan yang dilihat tak bersih, tak perlu. Nah, jangan kita singkirkan secara kasar. Tak perlu dinamakan, disambung semula untuk menjadi calon. Tak ada keperluan. Biarkanlah dia hanyut. Biarkanlah si Runcai terjun dengan labu-labunya. Apa yang perlu kita lakukan adalah islah diri. Rakyat mesti. Jadi sebab itu akar umbi warga UMNO, peringkat akar umbi perlu melalui persidangan agung UMNO bahagian tahun ini menyuarakan. Jangan takut. Tapi janganlah kita apa gomo kenapa jerak saya tak mau sebut dah itu. Rakyat tak perlu takut. Asalkan janganlah waktu kita membahaskan usul, ucapan penangguhan, kita kata pula ketua bahagia begitu, tak usah. Melayu ni dia menegur dalam sindiran. Saudara pengurusi persidangan, saya nak membangkitkan persoalan ini. Kita mengharapkan, saya tahu dalam bahagian kita ini okey, pemimpinnya ada okey, dan kita mintalah agar pimpinan itu memperkukuhkan etikat dalam dirinya untuk menentang korupsi. Itu cara kita menegur. Jadi kalau mereka terasalah. Jamal Rashid, UMNO gabung dengan PAK ke tu? Saya tak tahu, tak dengar cerita. Tapi yang saya dapat, kiriman saya macam-macam cerita. Yang saya dapatan saya, pertama sekali katanya ada Perdana Menteri nak berundur. Saya kata kurang yakin. Lepas itu ada pula mengatakan pilihan raya akan diadakan pengumuman untuk pilihan raya umum pertengahan bulan Januari. Parlimen dibubarkan. Pun saya tak tahu lagi. Jadi memanglah sepatutnya sekarang ni Tan Sri Muhyiddin kena mengadakan pilihan raya umum untuk mendapatkan mandat daripada rakyat. Kerana beliau tidak mahu mendapatkan legitimasi atau keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri melalui persidangan Dewan Rakyat. Khawatir kerana kumpulan pembangkang ramai, khawatir bila akan terpelanting ada usul yang dipercaya atau tidak percaya, maka dia kena buat pilihan raya umum. Siapa pun Perdana Menteri mesti dalam tempoh 4-5 bulan atau 6 bulan kena adakan pilihan raya. Kerana ini untuk mendapatkan restu daripada rakyat. Kita sekarang ni dah nak masuk setahun. Berapa lama rakyat nak tunggu? Sebab dia kena mengukur lah. Dulu dalam tempoh 100 hari. Ini bukan rasa 1 hari. Respect Tuk Jamal Tongkol yang tolak PBBM. Penolakan parti itu terpulang masing-masing. Saya dah bagi pencerahan setiap malam berhubung dengan Parti Peribumi Bersatu. Bagi saya tidak ada keperluan untuk kita mengundang. Dah tahu dia musuh. Kita dengarlah apa kenyataan-kenyataan presidennya. Dah tahu musuh. Nak buat apa bab nak tarik masuk dalam kelambu kita? Tunggu masa sajalah kamu bawa ular masuk dalam kelambu. Tunggu masa kena patuh. Kerana mereka tangan kanan menghulur salam, tangan kiri memegang belati. Matlamat lain tak ada. Kerana mereka nak menggantikan UMNO. Mereka berusaha untuk membunuh UMNO. Kerana itulah saja cara politiknya mereka dapat meneruskan kuasa. Saudara kena ingat, dulu juga saya pernah menyatakan pada teman-teman di anjung kuasa di Sri Perdana, tak masuklah Datuk Seri Najib. Ada masanya kita kena rakyat, kita kena santuni sepenuh-penuhnya. Alhamdulillah Datuk Najib berusaha. Sebab bila kita dah hilang kuasa, terlalu mahal untuk diambil balik. It's too expensive. Saudara spendlah berbilion pun belum pasti boleh dapat balik. Ini terjadi banyak negara. Kita mengharapkan politik di negara kita ini dapat mengulangi sejarah parti liberal di negeri Jepun. Liberal juga parti terulung dan tertua yang lama berkuasa memerintah selepas Perang Dunia Kedua. Akhirnya ditolak oleh rakyat kerana pimpinan dalam parti liberal banyak waktu itu korupsi. Nah, akhirnya setelah mereka berkuasa, maka tiada lagi korupsi. Maka negeri Jepun makmur, maju. Begitu juga apa yang berlaku di Indonesia. Saudara kita di Jakarta ataupun di seluruh Indonesia, negerinya aman makmur. Memang adalah disaster ataupun ada gempa bumi,
ada tsunami, ada gunung berapi, ada banjir besar, ada. Tetapi penghasilan buminya subur, rakyatnya ramai. Tapi kerana waktu itu kepimpinannya sebagaimana yang disuarakan oleh Amin Rais, terlalu banyak korupsi, terlalu banyak kronisme dan berlaku nepotisme, segala kontrak-kontrak kerajaan diberi pada kaum kerabat saja. Akhirnya rakyat bangun menolak Parti Golkar, sebagaimana rakyat menolak Barisan Nasional. Dan sampai sekarang tak selesai lagi. Datang pula Pak Jokowi mengutamakan rakyat dan menangani isu KKN. Jadi rakyat senang. Tapi di Malaysia ini kita ingatkan, bila dalam keadaan itu mungkin mereka nak melakukan islah, melakukan perubahan, tidak berlaku. Ini ruang terbaik untuk UMNO, Barisan Nasional merampas kembali untuk berada semula memegang kuasa, tetapi dengan satu matlamat, dengan niat berjanji dengan Allah SWT, berjanji dengan rakyat bahawa kita tidak akan mengulangi kebobrokan dalam berpolitik. Kita tidak akan mengulangi segala kesilapan masa lampau. Pemimpin harus dilihat bersih dan melakukan tindakan yang benar-benar bersih. Keutamaan harus diberi pada rakyat. Rakyat adalah segala-galanya. Dalam sebuah negara demokrasi, rakyat adalah raja. Sebab kuasa mereka, suara mereka adalah suara rakyat, adalah kuasa keramat. Rahman Ramli, PBM bukan dah musuh dalam selimut, PBM dah jadi musuh dah di luar selimut. Nak saya memberi utara begitu sebab saya berkali-kali saya katakan, saya tak nak mengelar mereka sebagai pengkhianat, tetapi tindakan-tindakan pimpinan yang ada itu berlatar belakang sebagai seorang pemimpin yang mengamalkan politik yang munafik. Mereka mengamalkan politik yang munafik. Bertanding atas tiket Barisan Nasional, menang tinggalkan parti. Sanggup meneguk air mata rakyat. Mereka bercanda dengan penderitaan rakyat. Menjeruk hati dan perasaan rakyat. Jadi Syarul Rizal Razama banyak baru-baru PBM dalam UMNO harus dihapuskan dalam UMNO. Syarul Rizal memang saya setuju sebab saya tak kata Barwah ni itu kasar sikit. Saya kata parasit. Parasit di rumah UMNO itu ada, bukan tak ada. Hamizah, semoga kita berjaya. Saya berkeyakinan kita mampu. Jadi Jamal Rashid nak hapuskan geng ketak ni kena gabung dengan PKR. Itu tak tahu saya. Apakah itu the only options? Apakah itu the only options? Kalau itu the only option, tak ada jalan lain. Tapi rasa-rasanya, saya rasa kalau kita berbaik, apa salah? Kalau itu untuk membawa kebaikan, tapi kalau membawa kemusnahan, membawa kehancuran, tak perlu baik. Sebab saya tengok, ataupun saya lihat, saya perhatikan, kehadiran Parti Pribumi Bersatu ini, dia bukan membawa kebaikan, membawa kehancuran. Kita sudah berdamai dengan Parti PAS. Kita mewujudkan muafakat nasional. Rakyat akan umbi menangisi, mengalirkan air mata bersyukur. Seronok tengok bangsa Melayu ni. Mereka datang mengadu domba, akhirnya berpecah. Nasib baiklah, saya yakin nasib baik perpecahan itu berlaku di peringkat pimpinan, tidak berlaku di akar umbi. Sebab itu pagi ini kabarnya dah lantik pula dah Ketua Pergerakan Pemuda PAS. Saya mengucapkan tahniah kepada saudara A.R. Khairul Nizam. Ingat, saudara telah pun dilantik sebagai senator. Jadi jawatan senator itu perjuangkanlah sebagaimana harapan dan impian saudara waktu saudara menjadi memimpin pergerakan pemuda PAS. Jadi jangan menghangatkan kerusi sebab ramai senator-senator yang ada pun kebanyakannya bersikap rubber stamp. Apa yang dibawa dari rakyat, dulu saya bercerita, mesti diutarakan perbahasan sebab anda berada di dewan yang tertinggi. Kalau di bahasa Inggeris panggil upper house, dewan rakyat, dewan negara. Walaupun anda dilantik, tidak dipilih, tapi anda juga bertanggungjawab. Itu amanah negara, amanah Yang Tuan Agong, kerana pelantikan anda itu direstui oleh Yang Tuan Agong sebagai seorang senator. Jadi perhalusi setiap rang undang-undang yang dibawa sebelum diluluskan, bahaskan. Jangan lupa bahawa betul anda tidak mewakili mana-mana kawasan pilihan raya, tapi anda adalah mewakili rakyat Malaysia keseluruhannya. Bagi saya tidak lain tak bukan saya nak melihat bahawa menjelang hadirnya tahun 2021, dalam 3-4 hari lagi, ada sinar baru dalam kepimpinan negara kita ini
yang menangani segala kebobrokan dalam politik negara. Sebab itu saya mengambil keputusan, okey, saya menerima jemputan daripada Datuk Abdullah Sani sebab kita nak santun. Saya nak tahu apa cadangan, apa dia punya impian daripada Parti Keadilan. Begitu juga saya nak berjumpa dan bertandang ke rumah orang-orang DAP, nak bertanya apa mereka supaya dapat kita santuni untuk parti kita. Lain tidak, bukan nak tunjuk kita, tapi paling tidak pun kita akan berbicara secara anak jantan. Kita bukan berdebat. Datuk apa pendapat kalau kita jemput PAN menyertai BN? Kalau kita menjemput PAN menyertai BN, artinya kita melukai hati warga PAS. Sebab PAN itu sama dengan PBM. Budaya UMNO tidak begitu. Kita bukan budaya balas dendam. Tetapi kalau PAS membuat keputusan, pimpinan PAS membuat keputusan untuk bersama dengan PBM, tak nak lagi menangani daripada Muafakat Nasional, kita ada pilihan lah. Kalau itu berlaku, maka kita pilihan kita ada PAN. Selagi PAS, warga PAS masih sayang dan kita masih lagi ikatan ukhuwah kita kukuh, jadi tak ada keperluan lah. Kalau betul-betul PAN ini mau menjalin satu ikatan, bubarkan PAN, sertai kembali PAS, baliklah ke pangkal jalan. Tapi bukan niatnya kita masuk dan dia tengok nampak dia balah. Macam mana PAS merestui, PBM menyertai Muafakat Nasional. Akhirnya UMNO dengan PBM berbalah, pimpinan berbalah. Akhirnya bukan hanya berbalah dengan Parti Pribumi. Sekarang lihat Dr. Fuad Zakasi masih tak selesai lagi berbalah dengan Susah Agung PAS, Datuk Taqiyuddin. Memanglah kita tahulah Datuk Taqiyuddin sekarang ni dah geli lah. Dulu pakai kasut batas, sekarang pakai kasut LV, Ferragamo. Menteri lah katakan. Jadi sebab itu siapa saja yang mengusik PBM, sentuh saja Perdana Menteri, dia akan menyanggah. Bagi saya itu semua membodek tak bertempat. Kalau tak betul, buat apa nak ni? Biarkanlah, itu antara parti. Mestilah ada elemen politiknya. Jadi saya tidak bersetuju lah kalau kita tiba-tiba kita ambil PAN menyertai bersama dengan UMNO, Barisan Nasional, sedangkan kita masih ada lagi PAS. Biarlah peringkat tertinggi. Saya masih ingat lagi kenyataan Tuan Guru Haji Hadi. Dia kata untuk kepentingan politik negara kita ini, UMNO dengan PAS tidak boleh berpecah. Okey, kita terima dengan baik. Tapi macam mana pun soal kita dengan PBM ini perlu disantuni. Roslan Sani, PBM bersama dengan PAS. Saya setuju dengan saudara, tapi PAS, pimpinan PAS, bukan PAS ya. Saya berbual dengan ahli-ahli PAS di Gombak, di Damansara, di Puchong, di Sungai Buloh. Mereka kecewa sebenarnya dengan apa yang berlaku. Sebab itu saya katakan bahawa kewalakan yang ada dalam PAS tidaklah begitu kental seperti dulu. Dia cuma berbeza antara UMNO dengan PAS. UMNO ni, saya tunggulah. Silap statement aja. Saya menyangkakan lukmat Presiden kena kali ini. Sedangkan itu bukan kesalahan dia. Itu percaturan mereka. Bila mereka mengatakan diwujudkan Majlis Presiden dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Dan mereka menolak Perikatan Nasional ke depan. Jadi bila keadaan begitu, rakyat keliru seolah-olah UMNO ni menyertai Perikatan Nasional. Lenjatlah Presiden. Memang mereka nak mengadu dombakan kita. Pemimpin parti penunggang agama mana boleh percaya. Saudara Muluk, saya tak mau menuduh begitu ya. Kita berlapang dada, kita tengok dulu. Sebab itu kita tersantuni. Politik ini benda ni sentiasa berkembang. Dia bukan statik. Ada perkembangan dan dalam politik selalu saya katakan, pertama sekali politik is the art of deceiving mankind. Politik adalah seni percaturan minda. Satu. Yang kedua, dalam politik there is no permanent friend and there is no permanent enemy. Tidak ada musuh yang berkekalan, tidak ada teman yang berkekalan. Itu dalam percaturan politik. Tetapi kita menyantuni melalui ala cara sebagaimana yang dituntut oleh Islam. Kalau sahabat itu perlu dipertahankan. Setiap persahabatan itu perlu dikukuhkan dan disuburkan. Bagi saya, politik kita menuju selepas kita meninggalkan 2020, wawasan 2020, kita harus lebih gemilang untuk masa depan. Jadi bertemu dengan saya malam besok, saya bersama dengan Datuk Abdullah Sani, kita akan bercakap soal politik
apa nak jadi pada Parti Keadilan Rakyat. Jangan lupa jam 9 malam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Santuni saya. Terima kasih dan selamat malam.